Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita rafa'kan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengumpulkan kita pada hari ini dalam majlis ilmu, yang telah memberikan kita kekuatan dan kesihatan, seterusnya kesabaran dalam menuntut ilmu. Yang paling penting kita mencari keridaan Allah, yang mana ilmu yang bermanfaat ini akan menjadi satu perkara yang besar di sisinya nanti. Dan seperti mana yang disebutkan dalam hadis, man salaka tariqan yaltamasu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berusaha menuntut ilmu, maka Allah akan permudahkan baginya jalan ke syurga. Ikhlaskan diri kita dalam siri menuntut ilmu. Ikhlaskan diri kita dalam siri menuntut ilmu supaya Allah terima amalan kita, ya, supaya memberatkan timbangan kita dan supaya dipermudahkan bagi kita jalan ke syurga. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita telah selesai pelajaran kita pada minggu yang lepas yang berkaitan dengan surah Al-Fajr. Dan hari ini kita sambung surah Al-Ghashiyah, surah yang berikutnya, surah Al-Ghashiyah. Ianya merupakan surah Makkiyah, yang mana bila kita membicarakan persoalan Al-Makkiyah, surah-surah Al-Makkiyah, ia berkaitan dengan masalah tauhid, masalah akidah, satu, dan kedua penekanan akhlak. Maka pada hari ini kita membicarakan masalah yang besar di dalam siri akidah umat Islam, akidah kita yang betul kena ikuti seperti mana yang Rasulullah SAW sampaikan. Kerana persoalan yang dibentangkan pada hari ini berkaitan dengan Al-Ghashiyah, ialah berkaitan dengan hari pembalasan. Baik, surah ini adalah surah Makkiyah. Apa dia surah Makkiyah? Yang diturunkan sebelum Rasulullah SAW berhijrah. Ya, selepas berhijrah maka surah itu berkaitan dengan surah Madaniyah. Walaupun dia berada di Mekah, tetapi dikategorikan Madaniyah, seperti ayat Al-Yawma akmaltu lakum. Ya, ayat berkaitan dengan kesempurnaan agama ini yang diturunkan pada Arafah, maka mengisyaratkan kepada kita surah itu tetap surah Madaniyah walau diturunkan di Mekah. Maka surah Al-Makkiyah ini merupakan surah yang diperbahaskan berkaitan dengan akidah. Bila kita membicarakan akidah, iaitu ialah berkaitan dengan kepercayaan. Akidah adalah kepercayaan. Tuan-tuan dan perempuan tidak akan merasa kemanisan berakidah jika tidak ada keyakinan dalam diri kita. Tidak akan merasa kemanisan beriman dalam siri beriman kepada Allah ke, beriman kepada Rasul ke, beriman kepada hari akhirat. Kita tidak akan merasakan kemanisan jika tidak kita pasakkan iman itu di dalam hati kita ini, jiwa kita ini dengan bersungguh-sungguh. Maksudnya kita kena yakin. Macam mana nak cerita? Yakin. Paksakan diri kita ini meyakinkan apa yang Allah katakan. Itu dia, syarat dia. Itu pasal Al-Quran kalau kita baca tafsir, sekadar baca, dia tidak berfungsi. Tetapi bila terpasaknya keyakinan dalam jiwa kita, kita yakin sungguh-sungguh ini adalah kalam Tuhan kita, arahan yang sedang diberikan kepada kita. Dia lain. Oleh kerana itu di dalam surah Al-Anfal kita membicarakan, bila kita membicarakan kalimah Allah sahaja, ya, dah merupakan satu cara yang lain. Jangan samakan kita menyebut Allah seperti kita sebut pen ke, pensel, buku ke, jangan. Jangan kita sebutkan kalimah Allah macam kita menyebut biskut ke, air teh, kopi ke, jangan. Tuan-tuan dan perempuan, ini akidah. Ini adalah masalah tauhid. Krisis keimanan kita kepada Allah macam mana? Kalau kita menyebutkan Rasulullah SAW, kita akan menjawab sallallahu alaihi wasallam.
dan tenggabar jiwa kita ingin mengikutinya, dengan kita faham sirah-sirahnya, kita merasa kagum lelaki ini. Tetapi bila kita menyebut kalimah Allah, kenapa tidak berfungsi, tidak berdetik di hati kita? Sedangkan Allah menyatakan di dalam surah Al-Anfal ayat kedua, orang-orang yang beriman yang sempurna imannya itu, bila disebutkan nama Allah sahaja, bergetar jiwanya. Boleh tak kita letakkan pemikiran kita, keyakinan kita, kita masukkan dalam hati kita, sekarang Allah menyaksikan apa yang kita lakukan. Allah yang bersemayam di atas arasy mengetahui apa yang kita lakukan. Apa yang terdetik dalam hati kita pun dia tahu. Kita paksakan hati kita meyakinkan bahawa ini kalam Allah. Ini adalah satu keagungan yang mesti kita akurkan. Mesti kita ikut. Kita puji. Kita agungkan. Paksa diri kita untuk bila disebut kalimah Allah, ada getaran jiwa kita ni. Ada gegaran, ada perasaan sedikit. Tuan-tuan dan perempuan kena paksa, diri kita kena paksa. Kalau tidak, tak boleh. Ini dinamakan mujahadah. Wa man jahada fa innama yujahidu li nafsi. Siapa yang berjihad membentukkan diri adalah untuk kebaikan dia. Kalau kita, iman kita tidak yakin, rasa macam kurang, bermasalah, krisis keimanan kita perlu diperbetulkan, dibetulkan segera. Oleh kerana itu adalah asas. Bila saya membicarakan kalimah Allah, adalah satu kalimah yang asas. Dia adalah Tuhan kita yang berada di atas arasy, yang menyaksikan apa yang kita lakukan sekarang ini, sehingga dalam hati kita pun dia tahu. Dan saya beriman dan saya yakin dengan bersungguh-sungguh. Maksudnya, kalau apa pun orang kata, saya tetap mempertahankan Allah itu adalah Tuhan yang layak dan dia berada di atas arasy Ar-Rahman yang Maha Agung. Hatta walaupun kita dibunuh, dipenjara, seperti mana orang-orang yang terdahulu yang mempertahankan kalimah Allah dengan sebenar-benarnya. Baik, surah Al-Ghasyiyah berkaitan dengan perkara yang berkaitan dengan perjalanan di alam akhirat. Kita beriman dengan kewujudan alam akhirat, bahawa kita ini akan berada di sana juga satu hari nanti. Dalam usia-usia kita pada hari ini telah mengisyaratkan bahawa kita ini adalah bakal berhadapan ataupun bakal menjadi penghuni-penghuni kubur. Yang mana kita kena faham bahawa selepas kehidupan dunia ada kehidupan barzakh. Dan selepas kehidupan barzakh, di sanalah kehidupan yang disebutkan kehidupan alam akhirat. Perjalanan yang pertama, alam roh, telah selesai. Perjalanan yang kedua, kita berada di perjalanan alam dunia yang hanya Allah yang mengetahui kedudukan kita bila akan selesainya alam ini. Tetapi waktu expired date, Allah telah khabarkan kepada kita melalui lisan Rasulullah SAW, kebanyakan umur umat aku antara 60 dan ke 70. Dengan arti kata lain, bila seorang itu setelah sampai umurnya 60 tahun, berarti dia telah masuk kawasan, ataupun macam kita dah masuk kawasan menunggu. Hanya tunggu nombor dikira. Dan kita kena faham bahawa umur kita ini, kita tertipu dengan umur Masihi. Setiap 20 tahun, maka umur kita meningkat 1 tahun. Berarti kalau kita 20, 21. Kalau 40, 42. Kalau 60, 63. Dengan arti kata lain, ya, kalau kita kata 60 tahun aku baru pencen, berarti 63 tahun umur kita. Umur yang mana Rasulullah SAW dicabutkan nyawanya. Maka itulah perhentian perjalanan kehidupan kita, yang mana kita berada di antara 60 ke 70 waktu expired yang kita dah sampai. Maka berhati-hati bagi mereka yang telah sampai umurnya pada 60 dan ke 70. Sedikit sekali orang yang akan melepasinya. Tetapi melepasinya dalam dua bentuk. Sama ada dia melepasi dalam keadaan sehat, mental dia sehat, ataupun dalam keadaan nyanyuk. Nas'alullah as-salamah, kita minta Allah selamatkan kita dari fitnah kehidupan dunia yang begitu. Inilah kehidupan dunia yang selama ini kita rebutkan, selama ini kita cari, kita ya berlumba-lumba, berbunuh-bunuh
ya, untuk mendapatkan kehidupan dunia yang berakhirnya bila-bila masa sahaja. Baik, surah Al-Ghasyiyah yang mana Rasulullah SAW di dalam surah ini terdapat satu hadis, beberapa hadis, tetapi menceritakan bilakah masa Rasulullah baca surah Al-Ghasyiyah ini. Telah disebutkan hadis dari Nu'man ibn Bashir bahawa Rasulullah membaca surah Al-A'la dan surah Al-Ghasyiyah dalam solat Aid dan solat Jum'ah. Imam Malik meriwayatkan bahawa Ad-Dahhak ibn Qais bertanya kepada Nu'man ibn Bashir, surah apakah yang dibaca Rasulullah dalam surah Jumat, solat Jumat di samping surah Al-Jum'ah? An-Nu'man menjawab, beliau membaca surah Al-Ghasyiyah. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud dan Nasa'i dan diriwayat juga oleh Muslim dan Ibnu Majah. Dengan arti kata lain, kalimah surah Al-Ghasyiyah itu disebutkan dalam hadis dengan jelas. Bahkan dalam riwayat yang lain, Rasulullah membaca surah Al-Ghasyiyah pada hari Jumaat. Ya, pada hari Jumaat, solat Jumaat tu dia membaca surah Sabbihisma Rabbikal A'la dan juga surah Al-Ghasyiyah. Ya. Baik. Jadi itu di antara disebutkan surah Al-Ghasyiyah dalam mukaddimah kita yang menceritakan tentang hari akhirat. Okey, kita mulakan dengan bacaan sedikit. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadithul ghashiyah wujuhun yawma idzin khashi'ah 'amilatun nasibah تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. Sudahkah datang kepadamu berita tentang hari pembalasan? Banyak muka pada hari itu tunduk terhina. Bekerja keras lagi kepayahan di muka bumi. Memasuki api yang sangat panas. Diberikan minum dengan air dari sumber yang sangat panas. Mereka tidak memperolehi makanan selain dari pohon yang berduri, yang tidak menggemukkan dan tidak pula menghilangkan lapar. Baik. Ibnu Katsir mengatakan hari kiamat dan keadaan penghuni neraka. Al-Ghasyiyah merupakan salah satu nama dari nama-nama hari kiamat. Demikian dikatakan oleh Ibnu Abbas, Qatadah, Ibnu Zaid. Di hari kiamat disebutkan dengan Al-Ghasyiyah kerana At-Taghsya meliputi dan mencakupi seluruh manusia. Ya, jadi ini dinamakan surah Al-Ghasyiyah kerana disebutkan dalam ayat yang pertama, tidak akan sampai kepada kamu cerita tentang satu hari yang menggerunkan ini. Yang keseluruhannya hari itu adalah hari yang menggerunkan. Hari yang meliputi keadaan masing-masing. Baik. Apabila disebutkan hari ini, seperti mana yang kita telah pelajari pelajaran yang lepas berkaitan dengan liku-liku perjalanan hidup kita di akhirat. Bahawa bermulanya kita dibangunkan di mahsyar dalam keadaan bagaimana? Ya, mengikut keadaan bangun seseorang itu, mengikut keadaan dia mati pun begitu juga. Tetapi dia dibangun mengikut niat masing-masing. Jadi kadang-kadang kita menyaksikan berkaitan dengan kisah hadis apabila tentera yang cuba menyerang Masjidil ataupun menyerangi Kaabah. Ya, mereka ditenggelamkan. Di tengah jalan ditenggelamkan tentera-tentera tersebut. Maka di waktu itu terdapat orang-orang yang berada di pasar-pasar, di jalanan pun ditenggelamkan juga.
Lalu Aisyah bertanya kepada Rasulullah bagaimana kedudukan mereka. Yang bersalah adalah tentera-tentera Jaisyul Ka'bah ataupun tentera-tentera yang cuba menyerang Ka'bah. Tetapi kenapa mereka juga ditenggelamkan? Oleh kerana itu perkara ini amat penting. Tuan-tuan dan perempuan, di antara perkara yang perlu kita lihat, di antaranya ialah majlis-majlis yang perlu kita hadir. Majlis-majlis yang perlu kita hadir kerana apa? Kerana di antara majlis-majlis jika kita tersilap hadir, majlis itu adalah majlis bala. Allah akan turunkan bala. Dan kita menasihatkan kepada para jemaah supaya tidak hadir dalam majlis yang berbentuk kemungkaran. Ya, kemungkaran di antaranya kemungkaran yang jelas kemungkaran. Maka bala akan tertunggu, bala akan disediakan di situ, Allah akan hancurkan. Walaupun siapa yang buat, tak kira kita ni ingat ya kod-kod lah orang Arab tu baik belaka, tak. Kalau orang Arab sendiri buat majlis-majlis yang teruk, majlis-majlis yang berkonsert ataupun majlis yang ada unsur-unsur yang tidak syar'i, maka bala tetap akan datang. Tuan-tuan dan perempuan, jangan kita bila sebut orang Arab, Masya Allah, ya, macam ahli syurga. Tak. Abu Jahal pun orang Arab. Abu Lahab pun orang Arab. Kena faham elok-elok. Kerana sehari dua ni dengan isu apa, ada di antara negara-negara Arab yang membuat konsert besar-besaran, tak kira lelaki ke perempuan, dibawa orang-orang yang na'udzubillah min zalik. Kita kena faham elok-elok, ya, bahawa negara ataupun negeri terdapatnya tanah suci tidak pernah menyucikan seseorang. Kerana apa? Abu Jahal dan Abu Lahab pernah menduduki tanah suci, pernah menduduki, ya, dalam Kaabah pun dia pernah masuk, minum air Zam-Zam bergelin-gelin, tetapi tidak pernah membersihkan dia sebagai seorang yang bertakwa. Kena faham elok-elok. Keburukan pada diri pribadi, apatah lagi jika dia sebagai seorang pemimpin ataupun ulama. Oleh kerana itu Abdullah bin Mubarak mengatakan, kalau aku diberikan doa mustajab, nescaya aku memohon kepada Allah, mendoakan kepada apa? Mendoakan untuk pemimpin dan juga untuk ulama. Dua ni, rosak dua ni, semua rosak. Rakyat mengikut sahaja. Ya. Tetapi kita silap dalam bab ini, ya, kita pertama terlampau mengagungkan seolah-olah apa yang dibuatkan di negeri-negeri yang begini semuanya kira betul. Satu bab itu adalah salah. Ya. Dan kalau dia pemimpin yang membuat secara tak betul, kita ada adabnya cara menegur. Itu dia yang paling penting dalam siri menegur pemerintah yang tersilap. Kita kena belajar benda-benda yang begitu. Kerana supaya tidak terjebak dalam masalah khawarij yang menegur pemerintah dengan cara yang tidak betul. Ya, kita lihat di kalangan anak masyarakat kita mempelajari kaedah-kaedah khawarij, menegur pemerintah dengan cara yang tidak betul. Ya, sedangkan mereka itu adalah di kalangan, masih lagi di kalangan orang Islam yang tidak menunjukkan kekafiran atau kekufuran bawah mereka. Maka kita kena berhati-hati dalam bab ini, ya, supaya tidak terjebak. Baik, tak kira siapa sekalipun, kalau salah tetap salah. Dan ingat, ya, kita tengok dengan berbagai konsert yang dibuatkan itu, kita kena faham hadis akhir zaman telah menceritakan. Adakah akan berlaku golongan-golongan yang Allah akan mengubahkan muka-muka mereka kepada muka babi, muka monyet, yang disebutkan akan berlaku di akhir zaman, disebabkan arak, disebabkan muzik, ya, penyanyi. Na'udzubillah min zalik. Kita minta lindung kepada Allah supaya kita tidak terjebak dalam perkara-perkara tersebut. Alhamdulillah. Ya. Dah sampai dah. Banjir. Dah hilang banjir. Alhamdulillah. Tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati oleh Allah, oleh kerana itu pentingnya di kalangan kita banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita termasuk golongan yang diselamatkan. Allah berfirman di dalam surah Al-Anfal, ya,
Oleh kerana itu orang-orang yang masih lagi ada beristighfar kepada Allah, ya, amat penting. Mereka adalah asas keselamatan di alam semesta ini. Allah menceritakan dalam surah Al-Anfal, walau bagaimanapun kita cuba berhati-hati, ya, supaya tidak terjebak dalam perkara-perkara kemungkaran itu, berdalilkan firman Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ayat yang ke-25. Surah Al-Anfal ayat yang ke-25. Surah ke-8 juzuk ke-9. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah wa'lamu anna Allah syadidul iqab. Dan peliharalah dirimu dari seksaan yang tidak khusus menimpa orang yang zalim sahaja di antara kamu, dan ketahuilah bahawa Allah amat keras seksaannya. Ya, Allah tidak turunkan bala itu untuk orang yang berdosa saja. Kalau kita ada dalam tu, kena belaka. Oleh kerana itu para ulama menjelaskan bahawa supaya jangan hadir dalam majlis yang berkaitan dengan perkara-perkara maksiat, ya, termasuk dalam perkara-perkara hiburan-hiburan, majlis-majlis yang ada unsur-unsur maksiat, tak boleh. Ataupun perayaan-perayaan yang tidak berkaitan dengan orang Islam pun tak boleh. Habis happy birthday boleh ke? Macam mana tu pun? Ya, tak boleh dia kata. Ya, kerana bukan perayaan yang dikaitkan dengan Islam. Ya. Oleh kerana itu kita kena berhati-hati. Kerana kalau ditimpakan azab bukan orang yang lakukan situ itu aja, tetapi orang yang berada di situ, terutamanya para alim yang tidak menasihati atau mencegah kemungkaran, mereka di antara orang-orang yang pertama sekali diazab. Na'udzubillah min zalik. Maka berhati-hati. Ha? Tetapi kalau terdapat di kalangan mereka orang-orang yang beristighfar, maka pasti Allah akan memelihara mereka ini. Maka disebutkan dalam surah Al-Anfal juga ayat yang ke-33. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan Allah sekali-kali tidak akan mengazabkan mereka sedangkan kamu wahai Muhammad berada di antara mereka, dan tidaklah pula Allah akan mengazabkan mereka sedangkan mereka meminta ampun. Ya, jadi ini di antara kekuatan yang Allah berikan kepada istighfar. Subhanallah, kalau kita nak selamat, ya, beristighfar. Adakan diri kita dalam bentuk istighfar. Kenapa? Banyak kelebihan-kelebihan istighfar, di antaranya kelebihannya ini, yakni Allah tidak akan turunkan azab kepada orang yang beristighfar. Ya, alhamdulillah. Tapi istighfar cara yang betul. Ya, cara mengikut cara Rasulullah yang betul atau ikhlas kerana Allah, bukan istighfar astaghfirullahalazim. Ustaz sedap Ustaz syahdu. Dia kira syahdu dia. Ya, penghayatan tu tidak ada, syahdu je. Saya teringat ya, itu zaman-zaman kita dulu mula nak pelajari Islam macam itulah. Itu yang kita suka pun. Kena pula zikir munajat. Ya, waktu tu saya tengah belajar di Masriah zikir munajat. Siapa ke nama ustaz tu dah lupa dah. Dah meninggal dah pun kot. Ya. Ini di antara zikirnya astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu. Dia buat sedih-sedih sikit. Ilahi. Menangislah kita. Ya. Air mata buaya pula ke. Kerana tidak mengikut syariat, tidak mengikut sunnah. Ya, okey, nak istighfar, istighfarlah kamu seorang-seorang, munajat kepada Allah. Ya, insya-Allah menangis ke apa ke, insya-Allah. Ya, tetapi dengan cara yang begitu, dengan dendang-dendang, lepas tu mula
Ya, dia masukkan lagu Hasbi Rabbi Jallallah. Dah lagi. Ya. Kalau dengar Arkam pula dulu, ya. Apa dia kata? Li khamsatun fi biha. Itu semua. Saya dulu pernah join Arkam kan. Itu yang lekat serban tu. Ya, auzubillah. Rupanya bila dicek balik zikir yang dibacakan selepas solat li khamsatun tu, rupanya zikir Syiah. 5 yang disebut. Siapa dia? Rasulullah, Fatimah, Ali, Hasan dan Husin. Ya, yang boleh menolak bala. A'udzubillah syirik. La ilaha illallah. Ya. Alhamdulillah Allah bagi petunjuk Al-Quran dan As-Sunnah. Kita mengenali syirik. Okey, baik. Jadi, dalam ayat ini mengisyaratkan kepada kita diarahkan beristighfar, dan banyak kalau kita menyaksikan dalam Al-Quran, terutamanya dalam surah Nuh, yang mana Nabi Nuh sendiri mengarahkan kaum dia beristighfar. Apabila seorang itu beristighfar, banyak perkara terkandung boleh diperolehinya. Dengan syarat yakin, tuan-tuan dan perempuan, bila saya membicarakan kita beristighfar, kita mengadu kepada pencipta kita, Tuhan kita. Bukan istighfar hanya pada lisan, tetapi penghayatan bahawa Allah yang wujud, yang menyaksikan kita, yang menunggu istighfar kita, taubat kita, dia akan memberi apa saja yang kita nak. Ya, buat je lah. Ya, letakkan perasaan rindu kita kepada Allah. Ya, mengharapkan Allah ampunkan kita. Ya, perlu dihidupkan. Baik. Dalam surah ini, apabila dikatakan Al-Ghasyiyah, ayat yang kita baca tadi, hal ataka hadithul ghasyiyah. Sudahkah datang kepadamu berita tentang hari pembalasan? Dah datang. Dah datang kepada kita tentang cerita kiamat, cerita kiamat, cerita kiamat. Bahkan kita pula tengok filem-filem, ya, yang mana kononnya cerita kiamat untuk menakutkan kita. Cerita tu penuh dengan maksiat. Ada perempuan tidak bertudung apa semua. Kesudahannya cerita kiamat kononnya hanya aibah yang naik. Segelintir je yang selamat. Itu bukan kiamat. Kalau cerita kiamat, cukup surah Al-Qari'ah itu menggambarkan kiamat yang sebenar. Apabila manusia berterbangan, maksudnya tidak ada dah bumi untuk dipijak ataupun graviti bumi untuk duduk, berdiri. Tak ada. Itu kedudukan kiamat. Bumi hancur lebur. Bumi menjadi debu yang berterbangan. Bukan bumi dipenuhi air. Itu cerita Nabi Nuh. Tetapi cerita kiamat ini adalah kehancuran alam semesta. Tuan-tuan dan perempuan, hari ini kita berada di Baitul Salam. Pada hari kiamat, Baitul Salam tak ada, kita pun tak ada. Kita akan dihancurkan oleh Allah. Dan na'udzubillah, jangan sampai kita dihancurkan pada hari kiamat. Kerana apa? Pada hari kiamat akan dirasakan kepada makhluk yang paling hina di muka bumi pada ketika itu. Na'udzubillah, berarti orang kafir, bukan orang Islam. Dan kita minta lindung kepada Allah. Baik. Jadi, adakah sudah sampai? Dah sampai dah. Tapi bagaimana kedudukan kita? Inilah masalah kita. Yang mana iman kita kepada hari kiamat tidak betul-betul yakin dengan kewujudan akhirat, hari akhirat ini. Kita beriman dengan hari kiamat, tetapi iman kita tidak memfungsikan kita beramal mengikut keyakinan kita. Ini di antara masalah yang besar. Kita beriman, dalam masa sama kita macam tak beriman. Oleh kerana itu, apabila Rasulullah SAW mengatakan, taraf ihsan itu an ta'budallaha ka'annaka tarahu, fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Sesungguhnya kamu menyembah Allah seolah-olah kamu melihatnya. Memang kita tak melihat. Tetapi Allah melihat kamu. Dan itulah akidah yang paling di antara paling tinggi dalam diri kita sebenarnya. Kalau kita mampu untuk mendapatkan perasaan Allah menyaksikan kita setiap detik, tuan-tuan dan perempuan, ya, subhanallah, kita menaiki tahap ihsan yang mana kita akan merasakan kemanisan iman. Tapi kita tak dapat. Kerana apa? Kita tidak paksa diri kita beriman dengan bersungguh-sungguh. Allah menyaksikan kita. Itu puncanya. Kita tidak paksa diri kita bila sebut kalimah Allah ada perasaan gemetar. Bila sebut tentang hari akhirat ada perasaan takut. Kita tak paksa diri kita. Maka pada hari ini cuba paksakan.
Kerana bila kita paksa, insya-Allah. Itu pasal dalam di antara sahabat yang tabi'in, Tawus, kalau tak salah, dia mengatakan, apabila aku terjaga tengah malam, ya, aku teringat hari akhirat. Apa berlaku? Tak boleh tidur. Tak boleh tidur. Kerana apa? Imannya menggerakkan. Imannya menggerakkan untuk munajat. Dan kita pun tak mampu. Kadang-kadang dia tak datang perkara tu. Jam dah bunyi, kita pun tutup. Ya, ini di antara masalah kita. Sedangkan pada waktu itu Allah menunggu kita. Ainal mustaghfirin? Mana dia orang yang memohon keampunan? Kerana apa? Waktu di antara waktu yang terbaik ialah bagi orang yang beristighfar adalah di waktu sebelum subuh. Wabil asharihum yastaghfirun, kata Allah. Mana dia? Subhanallah, ya. Macam mana kita lakukan terhadap Allah? Bangunlah, walaupun sebelum subuh tu bangun sedikit, istighfar, buatlah tahajud ataupun buat witir walaupun 1 rakaat. Ya, tanda kita bertemu dengan Allah. Okey, baik. Jadi Allah berfirman lagi, wujuhun yawma idzin khashi'ah. Pada hari itu banyak muka yang tunduk terhina, yakni tunduk merendahkan diri. Dikatakan oleh Qatadah Ibn Abbas berkata, banyak wajah-wajah tertunduk hina dan amal perbuatannya tidak berguna. Ni dia. Ya, ini di antara tempat yang menggerunkan, yang mana kita akan bangun. Siapa yang bangun dalam keadaan yang baik, alhamdulillah, muqaddimah dia baik. Ingat ya, di mahsyar, siapa yang bangun pada muqaddimahnya baik, maka semuanya akan baik. Berbeza di bumi. Kadang-kadang muqaddimah kita baik, akhirnya tak baik. Tetapi di mahsyar tidak begitu. Di mahsyar muqaddimahnya baik, maka akhirnya akan baik. Ya, itu keadaan ahli mahsyar. Kalau mukanya ceria, maka dia akan ceria sampai kesudah. Oleh kerana itu di dalam surah Ali Imran Allah mengatakan pada ayat yauma tabyaddu wujuhum wa taswaddu wujuh. Itu adalah permulaan di mukaddimah kita waktu kita berada di mahsyar. Ya, cuba buka surah Ali Imran. Okey. Surah Ali Imran ayat yang ke-106, muka surat 63. Pertama, kita bangun di mahsyar dalam keadaan masing-masing mengikut amalan masing-masing yang disebutkan. Kalau seorang tu mati syahid, maka dibangunkan dengan pakaian yang penuh dengan darah. Kalau orang tu mati dalam keadaan umrah ataupun haji, akan dibangunkan dalam keadaan berpakaian ihram dan bertalbiyah. Ya, dan secara purata dibangunkan secara bertelanjang, tidak berpakaian, tidak berkasut dan tidak berkhitan. Kemudian diletakkan orang-orang yang tertentu dengan cara yang tertentu, dan Rasulullah di antara ya para nabi yang pertama sekali dipakaikan pakaian diikuti dengan Nabi Ibrahim dan semua para nabi dan orang-orang yang soleh. Namun begitu, 4 kategori orang yang terbaik ini telah Allah letakkan. Minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin. 4 golongan ini Allah telah letakkan golongan yang terbaik. Mereka inilah yang disebutkan awal-awal ya mereka berada di mahsyar dalam keadaan mereka dikategorikan orang yang terbaik. Mudah-mudahan kita salah seorangnya. Amin. Lalu Allah jadikan waktu itu perubahan. Bagaimanakah perubahan itu? Pertama, kita beriman. Kita tak mampu untuk membicarakan persoalan ghaib ini melainkan melalui ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih sahaja. Lalu ayat ini menceritakan A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayat 106 surah Ali Imran. Yauma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh. فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ.
Pada hari yang di waktu itu ada muka yang putih berseri dan ada pula muka yang hitam muram. Adapun orang yang hitam muram mukanya, kepada mereka dikatakan, kenapakah kamu kafir sesudah kamu beriman? Kerana itu rasakanlah azab disebabkan kekufuranmu itu. Okey. Dalam ayat ini mengisyaratkan bahawa orang-orang kafir, ya, Allah akan hitamkan semua muka mereka, tak kira siapa saja. Satu. Dan kedua, orang yang Islam, lepas tu dia murtad, kategori orang kafir, dihitamkan mukanya. Dan yang ketiga, orang-orang munafik. Kerana apa? Dia kafir hakikatnya, lalu dihitamkan mukanya. Tapi orang kafir, orang munafik ada cara-cara yang lain, ya, yang menyebabkan dia syok sendiri. Dia ingat dia selamat. Ya, itu kesan hati yang tidak ikhlas, hati yang menipu Allah. Yukhadi'unallaha wa rasuluh. Dia cuba tipu Allah dan cuba tipu Rasulnya. Maka Allah tipu dia di akhirat kelak dengan tipu daya yang begitu. Maka pada ayat ini mengisyaratkan orang-orang beriman diputihkan. Cuma ada kategori putihnya. Ini diantaranya disebabkan kesan iman. Yang kedua kesan wuduk. Ya, dua ini memainkan peranan. Kesan iman itu memutihkan mukanya. Oleh kerana itu, tuan-tuan dan perempuan, pastikan iman kita betul sebetul-betulnya. Mengikut cara Rasulullah SAW. Kalau tidak, na'udzubillah min zalik, belum tentu iman kita memutihkan muka kita. Oleh kerana itu bersyukur kepada Allah bagi mereka yang telah mempelajari Al-Quran dan As-Sunnah. Allah dah tunjuk jalan yang betul. Cuma tambahkan ilmu dan cuba belajar untuk memahami, beriman kepada Allah dengan sebaik-baik yang mungkin. Berbandingkan dengan sahabat-sahabat kita di setengah tempat yang masih lagi tidak mengenali Allah seperti mana yang dikehendaki oleh Allah itu sendiri. Sedangkan Allah dah jelas ayat mengatakan fa in amanu bimisli ma amantum bihi faqad tadaw. Jika mereka itu beriman seperti mana kamu Muhammad dan juga para sahabat beriman, sesungguhnya mereka mendapat petunjuk. Clear. Ayat begitu clear yang menyatakan kita kena ikut beriman seperti mana Rasulullah SAW. Kita menyaksikan kurun yang terbaik Rasulullah, para sahabat yang beriman seperti Rasulullah, para tabi'in yang beriman seperti Rasulullah, para tabi'in beriman seperti Rasulullah. Dan imam yang empat yang masyhur, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, semuanya beriman mengikut cara Rasulullah. Tetapi di kalangan masyarakat kita jadi confused. Ya, ini di antara ujian. Alhamdulillah, kena bersyukur kepada Allah. Allah telah memberi kita petunjuk mengenali Allah secara yang betul. Beriman kepada Allah dan mereka terjebak apabila mengambil akidah yang bukan cara beriman kepada Allah seperti beriman cara Rasulullah SAW. Tetapi mereka terjebak dalam akidah falsafah. Beriman seperti mana falsafah, ya, yang dibawa oleh golongan-golongan seperti Mu'tazilah, Qadariyah, Jabariyah dan beberapa golongan-golongan yang lain. Na'udzubillah min zalik. Dan akhirnya mereka terhilang punca jalan yang sebenar. Mereka menganut akidah Asy'ariyah, mereka menganut akidah Maturidiyah dan beberapa akidah yang lain. Akhirnya mereka tidak bertemu dengan Allah seperti mana yang dituntut untuk bertemu dengan Allah. Sedangkan Allah dapat berfirman, ya, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa rasulih. Jika kamu bercanggah dalam suatu bab agama, ya, maka kembalilah kepada Allah dan Rasulnya. Okey? Baik, jadi kita kembali kepada Allah dan Rasul. Maka beginilah ayat yang menceritakan yauma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh. Pada hari di mana manusia itu dihitamkan mukanya, pada hari di mana manusia itu diputihkan, mana tadi?
Pada hari yang di waktu itu ada muka yang putih berseri dan ada pula muka yang hitam muram. Adapun orang yang hitam muram mukanya, kepada mereka dikatakan, kenapa kamu kafir sesudah kamu beriman? Kerana itu rasakanlah azab disebabkan kekufuranmu. Wa ammal ladzina biyaddat wujuhuhum fa fi rahmatillahi hum fiha khalidun. Adapun orang yang putih berseri mukanya, maka mereka berada di dalam rahmat Allah. Mereka kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Okey, ini di antara mengisyaratkan orang yang beriman yang putih mukanya pada awal dah digembirakan dan di akhirnya dia di kalangan ahli syurga. Okey, maka kita mengharapkan Allah memutihkan kita pada hari akhirat kelak. Amin ya. Ya, Allah putihkan wajah kita pada hari akhirat kelak. Baik. Jadi ini dia. Putih disebabkan keimanan. Yang kedua disebabkan wuduk. Tetapi kita kena faham elok-elok. Kalau iman tak clear, ya, wuduk ke solat pun dia akan tak clear. Hukum dia takkan clear. Oleh kerana itu kenakan pasti iman kita clear. Baik. Cuma orang-orang yang beriman ada kategori cerianya. Ya, ada kategori ceria. Kadang-kadang masih lagi. Yalah, orang yang beriman pun ada dosa-dosa dia. Jangan kita menyangkakan orang yang beriman tidak berdosa. Ya, dia bukan orang yang disebutkan seperti para nabi maksum. Mereka manusia. Hatta itu pasal ustaz-ustaz pun banyak juga dosanya. Jangan sangka, oi ustaz tu. Ya, ustaz pun kadang-kadang dosa lagi besar agaknya. Na'udzubillah. Ya. Kenapa? Kerana Allah tidak pernah membersihkan seorang ustaz. Ya, Allah tidak pernah membersihkan seorang ustaz seperti seorang nabi, kecuali jika seorang ustaz, ustazah ataupun orang beriman itu dia membersihkan dirinya bersungguh-sungguh, maka dia akan mendapat satu makam yang terbaik, ya, iaitu makam muttaqin, ya, orang muttaqin. Jadi kita nakkan makam-makam yang begitu, ya, orang muttaqin. Kenapa? Orang itu yang dikategorikan orang yang ihsan, yang tahu bahawa Allah menyaksikan apa yang dia buat. Baik. Di antara yang membuktikan ada amalan-amalan yang boleh menceriakan muka seseorang itu. Ya, alhamdulillah kita tahu di antaranya iman tu memang tidak dinafikan. Dia akan menceriakan seorang itu. Dan kesungguhan kita dalam menjaga solat dengan berwuduk, kerana wuduk itu akan menceriakan seseorang itu, memutihkan wajah seseorang itu. Dan yang ketiga, dengan uban yang kita miliki, ya, alhamdulillah orang yang beruban, ya, jika ianya beruban dalam keadaan beriman, ya, beruban dalam tak beriman tak guna juga. Jadi beruban dia beriman, kenapa? Cahaya-cahaya uban itu akan menyinari dia di akhirat kelak. Ya, jadi orang muda tak beruban, sabar ajalah, ya, tunggu sampai hari tua, ya. Tapi tiba-tiba ada orang muda yang beruban. Macam mana tu ustaz? Ramai juga tanya, ustaz kalau orang muda beruban, macam mana tu? Bercanggah hadat tu. Ya, kalau orang tu orang muda yang beruban, ya, maka berubatlah, ya, supaya dia sentiasa nampak muda. Nanti orang tak nak, jadi kena berubat. Orang tua beruban dah memang hukum dia beruban. Ya, dah ramai peminat, dia dah tak kisah dah. Ya, tapi orang muda, ya, pastikan dia berubat. Kan ada, ya, orang muda ni tiba-tiba beruban je. Ya, terkejut saya. Ya, kita pernah menyaksikan muda 20-an dah beruban. Rupanya keturunan ke apa ke, wallahu alam. Dia kena berubat. Masalah penyakit tu. Ya. Baik, adakah dia termasuk dalam kategori orang tua yang beruban, yakni diberikan cahaya? Wallahu alam. Kalau mengikut hadis yang menyebutkan orang tua yang beriman, yang beruban dalam keadaan iman, maksudnya diletakkan orang tua. Ya. Okey, itu menunjukkan kepada kita, terutamanya kaum lelaki, jangan hilangkan uban dengan warna hitam, ya, berbahaya kerana dia tidak akan dapat mencium bau syurga. Maka putihkan ataupun warnakan dengan warna inai, ya, warna inai. Kenapa? Tidak mencontohi Yahudi. Yahudi dia tak nak colorkan uban dia, ya, maka kita colorkan uban kita dengan warna putih. Saya pun dah lama tak colorkan, ya. Baik.
tala dengan warna merah. Dalam surah Al-Insan menceritakan di antara sifat-sifat orang yang layak, yang boleh mendapat cahaya selain daripada cahaya keimanan ataupun mukanya ceria di akhirat. Dia ada. Ya, rasanya kita pernah bicara tentang cahaya-cahaya ni dalam pelajaran berkaitan dengan liku-liku kita di hari akhirat. Maka di sini di dalam surah Al-Insan Allah menceritakan bagaimana untuk menceriakan muka kita di akhirat kelak. Kita buatlah walaupun sekali. Ya. Kenapa? Kerana ianya menyebabkan kita termasuk dalam ayat ini. Jangan biarkan ayat ini hilang begitu saja. Surah Al-Insan, surah yang ke-76, juzuk ke-29. Kita mulakan ayat 57. Ayat 57. Ayat yang kelima. Muka surat 578. Bismillah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Sesungguhnya orang yang berbuat kebajikan itu minum dari gelas berisi minuman campurannya adalah air kafur. Ainan yashrabu biha ibadullahi yufajjirunaha tafjira. Yaitu mata air di dalam syurga yang daripadanya hamba-hamba Allah minum, yang mereka dapat mengalirkan dengan sebaik-baiknya. Tuan-tuan dan perempuan, syurga. Ya, pertama, detikkan keyakinan kita kepada syurga, seolah-olah kita nampak bahawa air itu sedang mengalir. Maksudnya kita yakin. Bagi saya beriman, tanpa banyak bicara. Yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Mereka itu menunaikan nazar dan takut akan suatu hari yang azabnya merata-rata di mana-mana. Ini dia pertama, orang yang dikatakan orang abrar ini, orang yang bakal meminum air mata air syurga ini, ialah pertama orang yang menunaikan nazar. Itu terpulang kepada masing-masing. Kalau siapa boleh buat, alhamdulillah. Ini bukan nazar yang ulama mengatakan nazar kedekut. Apakah nazar kedekut? Kalau Allah luluskan aku buat kenduri. Itu nazar kedekut. Kalau Allah bagi kejayaan anak aku buat kenduri, aku bersedekah. Itu nazar kedekut. Tetapi yang dimaksudkan nazar ini adalah nazar tanpa sebab. Kita nazar nak buat apa? Nak buat kenduri ke? Nak bagi makan ke? Walaupun satu pinggan kita bernazar, maka kita tunaikan. Ini dia termasuk dalam bab ini. Bukan banyak pun nak buat. Kita ni bernazar bersebab. Ya, kalau aku lulus ni aku nak puasa. Ya, 100 hari ke 10 hari ke. Itu nazar yang tidak sehat. Nazar dikatakan nazar kedekut. Yang ulama telah memberikan dua. Ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan ialah makruh. Tetapi nazar yang betul adalah nazar yang tidak bersebab. Apa juga kita bernazar, maka tunaikan. Tetapi dengan syarat berhati-hati, jangan melampaui. Kadang-kadang kita nazar, Masya Allah ceritanya bunyinya dahsyat. Aku nazar lah nak bawa Ustaz Fadil ke Mekah. Ya, sudahnya bukan ke Mekah, ya, Mekah restoran. Oh, dekat situ tu. Okey. Nak bawa ke Hadral Maut. Rupanya Hadral Maut restoran aja. Okey. Jadi kita kena faham nazar berhati-hati. Supaya jangan terlampau sangat kita excited nak buat nazar sampai kita tak mampu nak menunaikannya. Buat yang mana kita mampu. Walaupun kita nak bagi makan, niat nak bagi makan, seorang pun tunaikan. Kerana kita nak dapat title ini. Kemudian ialah orang yang takut kepada hari orang yang penuh kesusahan, yakni hari mahsyar. Hari itu adalah hari mahsyar. Bermula dibangunkan di padang mahsyar sampai kaki kita menjejak pintu syurga. Ya, pada hari sebelum itu semua menggerunkan. Kemudian Allah katakan,
وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. Dan mereka yang memberikan makanan yang disukai kepada orang miskin, anak yatim dan orang yang ditawan. Jadi 3 golongan yang mana kita bagi makan kepada orang miskin, anak yatim dan orang yang ditawan. Sekarang orang yang ditawan mungkin susah, mungkin tak ada. Tetapi anak yatim dan fakir miskin ada. Tuan-tuan dan perempuan, buatlah walau sekali. Buat walau sekali. Bukan banyak. Seorang orang miskin pun dah mendapati ciri-ciri ayat ini. Berapa sen sangat? Ya, kalau kita nak bagi makan. Ya, berapa agak? Tak sampai RM5. Ya, itu makanan yang tak special. Oh, makanan kita bukan RM5. Ya, RM10, RM20. Maka bagi walaupun sekali. Kerana apa? Kita menyaksikan ayat ini, Allah mengatakan mereka memberi makanan yang disukainya, yang special sedikit. Ya, baik. Kepada orang miskin, anak yatim dan orang yang ditawan. Jadi 3 ini, salah 2 daripadanya kita mampu untuk melakukannya. Buatlah walaupun sekali. Jangan takut, Allah akan bagi rezeki. Ya. Dengan syarat dia bagi makan kepada 3 golongan ini. Innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Sesungguhnya kami memberi makanan kepadamu hanyalah untuk mengharap keredaan Allah. Kami tidak menghendaki balasan dan tidak pula ucapan terima kasih. Kita dah terangkan banyak kali perkara ini. Pertama, bagi makan yang kita suka, yang terbaik kepada 2 golongan ini. Yang kedua, kami bagi makan hanyalah untuk mengharap keredaan Allah, tidak menghendaki balasan dan ucapan terima kasih. Bakti besar ni. Kalau ucapan terima kasih pun dia tak nak, ini subhanallah, memang dahsyat orang yang begini. Kadang-kadang bila kita bagi, orang tak ucap terima kasih, apa kita kata? Wih, dia ni tak belajar ke? Tak reti ucap terima kasih ke? Sampai begitu. Maka kalau ada ucapan itu, kita tak termasuk dalam golongan ini. Subhanallah. Ya, tak termasuk kerana kita mempertikaikan dia tidak mengucap terima kasih. Mungkinlah kalau sekadar nak didik kepada budak-budak, tak apa. Tetapi kalau berlaku pada kebiasaan atau kita lakukan, tiba-tiba orang tak ucapkan terima kasih. No, jangan komplain apa-apa. Kalau kita nakkan amalan ini diterima sebagai amalan yang terbaik. Ya. Sudahlah tak mau ucapan terima kasih. Nak balas pun tak ada. Tak perlu balas-balas. Tak balas pun dalam WhatsApp ni. Tak ada cakap apa pun. Tahun depan, bulan depan tak dapat dah ni. Kan? Tak boleh. Tak perlu. Bagi je. Itu pasal kadang-kadang kita menyaksikan orang bersedekah melalui, ya, dia kata tolong hantar makanan begitu. Siapa hantar? Tak tahu, kata. Hanya diarahkan hantar. Kerana mereka tak harap apa-apa. Mereka hanya mengharapkan kepada Allah. Ya. Okey, dalam ayat ini macam mana anak yatim mak bapaknya kaya? Kena betul tu. Anak yatim mana ada mak bapak dia. Anak yatim tak ada bapa. Okey. Oleh kerana ayat ni umum, maka anak yatim walaupun dia kaya raya, masalahnya kaya raya tu siapa yang manage keuangan dia, ya. Tetapi dalam ayat Al-Quran ini mengisyaratkan fakir, miskin dan anak yatim. Ya, dia tidak mengkhususkan anak yatim fakir ke anak yatim kaya. Maka dia kategori orang yang layak untuk mendapat ganjaran pahala. Tak kisahlah dia tu kaya ke apa. Bahkan kalau dia yang menguruskan harta anak yatim tu sampai ke besar, sampai mampu anak yatim itu berdikari, lagi besar pahalanya. Ya, lagi besar. Dan kita perlu cuma satu saya berikan peringatan kerana ada orang salah faham dari sudut wang zakat. Zakat, dia bagi zakat. Dia kata, Ustaz tolong bagi zakat ni untuk anak yatim. Ada ke zakat untuk anak yatim? Kalau mengikut 8 asnaf, anak yatim tidak ada zakat. Oleh kerana tu kita kena betulkan. Kadang-kadang kita betulkan. Kita kata anak yatim
Pertama, bab zakat anak yatim tidak masuk. Tetapi kalau anak yatim itu miskin, dia dikategorikan miskin, bukan anak yatim tu. Ya, bukan disebabkan anak yatim, tapi disebabkan miskin. Itu dia layak. Tetapi kalau kata okey ni zakat untuk anak yatim, tak ada. Ya. Maka diperbetulkan dalam bab-bab yang begitu. Ramai yang salah faham. Ya. Kadang-kadang kita betulkanlah. Cuma dia kata bila dia faham tu, kalau dia bersedekah, bersedekah tu tak kisah anak yatim ke tak, itu tak menjadi masalah. Cuma bila dia kata anak yatim, oleh kerana itu pertubuhan ke badan-badan yang menguruskan anak yatim, pastikan anak yatim tu betul-betul ada. Ya, jangan sampai dia kata okey ini untuk anak yatim, dia main bedal anak tak yatim ke dibagi semua. Salah tu. Dia kena asingkan. Ya, itu pasal macam apabila mereka datang kata ustaz ni untuk anak yatim, kita kata sekolah kita ada yatim, ada tak yatim. Lepas tu baru dia clearkan bahawa okey, buatlah semua, tak apa. Tapi kadang-kadang dia kata untuk anak yatim. Maka bila untuk anak yatim tu juga kita asingkan terus. Terus kena asingkan kerana harta anak yatim bermasalah. Terlalu besar masalahnya. Baik. Kemudian kita habiskan. Dan hatta Syekh Utsaimin mengatakan berkaitan dengan tidak mengharapkan balasan, sesiapa yang bersedekah kemudian dikata pada orang tu tolong doakan saya. Ya, tolong doakan saya. Pun itu termasuk orang yang masih lagi mengharapkan balasan. Dia tak akan masuk dalam kategori orang yang boleh mendapat ganjaran yang besar ini. Jadi kalau kita bagi dah, jangan minta walaupun doa. Ya, dia nak doa, alhamdulillah. Dia tak doa, tak apa. Ya, itu dia perkara yang amat penting ditekankan. Kemudian Allah mengatakan, Inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira fawaqahumullahu syarra dhalikal yawmi walaqahum nadratan wa surura. Sesungguhnya kami takut akan azab Tuhan kami pada hari itu, yaitu hari orang yang bermuka masam penuh kesulitan. Maka Tuhan memelihara mereka dari kesusahan hari itu dan memberikan kepada mereka kejernihan wajah dan kegembiraan di hati. Dengan arti kata lain, ayat ini mengisyaratkan apabila kita melakukan sifat-sifat yang diterangkan tadi, maka kita akan dibangkitkan di akhirat dalam keadaan muka ceria. Orang lain bermuka masam, kita muka ceria dan muka bercahaya. Dan mudah-mudahan kita dapat dapat segala-gala yang Allah arahkan ini, kita beramallah walaupun sedikit. Dan mudah-mudahan Allah ceriakan muka kita dan Allah cahayakan muka kita di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Jadi cukup sampai di sini. Ada apa soalan lagi? Ya, tak ada dah. Wallahu a'lam bisawab. Yang baik itu datang daripada Allah, salah silap daripada saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.